Okey. Jadi sambil kita baca nanti umul kitab, kita niatkan juga kita sedekahkan pahala bacaan Fatihah tu kepada bapa kawan kita lah. Dan juga sesiapa yang mungkin tengah sakit, tak kira lah ibu bapa kita ke, kaum saudara kita ke apa ke, kita sedekahkan kepada mereka. Dan juga kita sendirilah, kita pun sendiri pun kena sedekahkan pahala Al-Fatihah untuk kita sendiri. Okey, kita bacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, mudah-mudahan Allah berkatilah ya kita punya majlis ilmu kita pagi ni. Ni kita cari ilmu kan, walaupun ilmu yang kita belajar ni ilmu dunia, tapi sebab ianya memberi manfaat, mudah-mudahan Allah memberi ganjaran lah dekat kita kebaikan pada kita di dunia dan di akhirat. Okey, jadi hari ni cikgu nak sambung pasal tajuk nilai ya. Cikgu susunkan balik. Okey, tajuk ni ketaksamaan linear. Okey, dalam yang lepas ni, okey, kita dah belajar untuk macam mana kita nak selesaikan persamaan ni kan. Cuba buat tak? Cikgu nak tengok ni dalam Google Meet ni. Siapa yang betul-betul cuba buat jujur angkat tangan, raise your hand. Raise your hand kat sini, jangan kalau raise your hand kat sana tu cikgu tak nampak. Okey, bagus. Yusrin Shah. Lepas tu, siapa lagi? Yusrin seorang je buat. Okey, kita tengok ni. Najwa, bagus. Najwa sekarang sihat Najwa Raisha. Lagi? 3 orang je. Ni 3 kelas Saga kan? Yang kelas lain? Amira Nur Fazana tak buat. Selalu kan awak rajin buat. Raisha, Raisha pakai 2 akaun ke? Satu Muhammad Rosli ni bukan selalu Raisha juga ni? Hari ni tak ramai ni, baru 15 orang. Okey. Yang buat tahniah cikgu ucapkan. Yang tak buat tolong buat. Okey. Cikgu dah tak tahu, dah buntu dah cikgu nak macam mana nak collect awak punya ni. Jam pula dia. Okey, tak apalah. Okey, kita tengok kat sini. Kan kita dah buat ni. Hari ni kita akan belajar ni pula. Saya ajar dengan contoh dulu ya. Lepas tu baru kita buat sama-sama soalan nombor 1. Okey, 15 orang baru. Sambil tu siapa yang dah masuk ni tolong isi kehadiran. Tolong isi kehadiran. Okey, jadi kita tengok kat sini. 2x tambah 5 kurang daripada 11. Jadi kita nak cari nilai x dulu Saya carikan nilai x. Jadi kalau kita tengok dalam soalan ni, saya terangkan baliklah ni, nanti dah siap-siap tengok kan awak tak berapa nak faham pula. Okay, saya salin dulu. Soalan contoh 1 muka surat 3. Okey, dia bagi kat situ
2x tambah 5 kurang daripada 11. Okey, 2x tambah 5 kurang daripada 11. Okey, jadi macam mana kita nak cari nilai x dia? Okey, satu yang awak tak boleh lupa, yang awak kena betul-betul ingat dia punya konsep yang ni Bila dia tambah atau tolak, kan melibatkan operasi tambah ataupun tolak, simbol dia lebih besar lebih kecil tu tak perlu berubah. Kalau darab ataupun bahagi nombor positif, simbol pun tak perlu berubah arah. Kan contohnya 2 darab 6, 6 darab 2. Kan 4 dengan 12. Jadi dia tak perlu nak berubah arah. Tapi kalau didarab ataupun bahagi dengan nombor negatif, okey, dia akan berubah arah. Sekejap, siapa tadi? Barulah dia berubah arah. Kalau lebih besar, elok lebih kecil, ditukar jadi lebih besar. Ya. Siapa tadi? Kalau lebih kecil tukar jadi besar. Kalau besar jadi lebih kecil. Okey, jadi saya terangkan pakai contoh yang ni. 2x tambah 5 kurang daripada 11. Jadi, saya kena pindahkan yang mana ni? Saya nak staykan yang mana ni? Kita nak staykan 2x kan? Kita pindahkan yang 5 dulu. Kita pindahkan ni dulu. Ini stay. Okey, 5 ni pindahkan. Okey, jadi bila 5 ni pindahkan, apa jadi? Tolak. Ya, betul. Tolak. Kan? Yang tak pindah saya tulis dulu. 5 ni pindah sini jadi tolak. Okey, jadi 11 tolak 5 kita dapat 6 kan? Okey, lepas tu saya kena buat apa? X ni kena buat apa ni? X ni stay kan? Yang kita kena pindahkan ialah nombor 2. Sebab kita nak cari nilai X. Jadi kita pindahkan 2. Pindahkan 2 jadi apa? Bahagi. Bahagi. Pandai, boleh buat. Okey, jadi X lebih kecil daripada 3. Boleh? Boleh? Itulah kata-kata kalau boleh bawa. Kalau boleh towing kan, dia towing kat kedai dia. Banyak kali kita buat. Air pun kering ke? Air pun kering? Air dia tu. Oh ya ke? Okey. Kalau nak towing, aku sebenarnya aku belum hidupkan dia punya ni. Dia punya road insurance-nya belum. Nantilah aku try dulu settlekan. Kalau towingnya 60 kalau bawa sana. Yalah kalau insurans hidup boleh, towing free. Tapi sebab dia punya insurans dia mati. Nak kena ambil masa juga kot 2-3 hari. Tengok dulu jap kalau aku boleh buat cepat. Ni kalau tak towing je lah. Panggil orang towing kan. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Okey, kita pergi pula kepada yang ni yang dan 3x tolak 10 ni. Okey, saya salin 3x tolak 10 kurang daripada 5. Masih lagi contoh satu Okey, sebenarnya apa yang kita buat untuk soalan ni, kita nak cari range nilai x dia. Kita nak buat macam ni. Tapi sebelum tu kita kena selesaikan dululah. Okey. Sekarang ni, dalam soalan yang awak nampak kat depan ni, yang mana saya perlu pindahkan dulu? Saya besarkan sikit lah sebab mungkin ada di antara awak yang pakai telefon kan. Nampak kecil. Okey, 3x tolak 10 kurang daripada 5.
Macam mana saya nak selesaikan ni? Yang mana satu dulu saya kena pindahkan? 10. Negatif 10. Ya, negatif 10. Jadi saya tulis dulu yang saya tak pindahkan. Negatif 10 pindah jadi apa? Tambah. Pandai, tambah 10. Dipindahkan daripada sini, pindah sini, jadi negatif, pindah jadi positif. Bagi yang tak buat, tolong kena buat juga. Sekarang ni kena ada kertas, ada apa. Kalau tak ada dia punya ni, awak cubalah keluarkan kertas lain kertas kosong ke apa ke. Sekejap, siapa tadi masuk? Sekejap, sorry. Okey, jadi kita selesaikan 3x 5 tambah 10 dapat 15. Okey. Jadi macam mana kita nak cari nilai x? Kita kena pindahkan yang mana untuk cari nilai x? Kelas? Pindahkan 3. Ya, pindahkan 3. Bila kita pindahkan 3, dia jadi macam mana sebelah sananya? 15 bagi 3. Bagus, 15 bahagi 3. Sebab kat sini dia darab. Bila pindah, dia jadi bahagi. Okey, jadi 15 bahagi 3, kita dapat nilai x ialah lebih kecil daripada 15 bahagi 3 ialah 5. Okey? Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Boleh Okey, jadi saya ambil nilai ni. X kurang daripada 5. Dan juga yang mula-mula tadi ialah X kurang daripada 3. Okey. Bila dia tanda sama dengan, lebih kecil. Jadi saya buat range nombor dia macam ni lah Ni garis nombor. Okey, sini 5, sini 3. Betul? 4 tu tak payahlah sebab kita nak tunjukkan 5 dengan 3. Tapi dalam garis nombor 5 tu sebelah kanan, 3 tu sebelah kiri kan, sebab nombor 3 adalah lebih kecil daripada 5. Setuju? Okey. Bila dia guna ini kan tanda lebih kecil, jadi kita kena buat anak panah. Macam ni. Lepas tu macam ni. Okey. Dia ke arah sana lah. Saya tak boleh buat macam ni. Kenapa tak boleh? Ni tak boleh sebab tanda dia adalah lebih kecil. Kalau yang macam ni, yang tanda macam ni, okey, lebih kecil atau sama dengan, baru kita boleh hitamkan tengah-tengah dia. Tapi bila setakat hanya lebih kecil, dia macam ni. Dia menunjukkan tak termasuk nombor tersebut, nombor 5 Okey. Kemudian X lebih kecil daripada 3. Allahu Akbar. Kan? Yang ni pula, ni tadi untuk ni. Yang ni pula X lebih kecil daripada 3. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok kawasan yang kita boleh lorekkan. Okey, yang kita boleh lorekkan ialah di mana kawasan yang memenuhi kedua-dua persamaan. Okey, kawasan ni boleh tak kita lorekkan? Kawasan ni lebih besar daripada 5. Boleh tak kita lorekkan?
Boleh. Kenapa? Sebab Tapi dia nak lebih kecil daripada 5, lebih kecil daripada 3. Jadi kawasan ni betul ke kalau saya lorek? Sini ialah lebih besar daripada 5. Betul yang sini ni? Jadi sebenarnya boleh ke tak boleh? Memenuhi tak syarat ni? Tak memenuhi kan? Dapat tak point saya kat sini? Kita nak lorekkan kawasan ni. Okey, kalau kita tengok ni, kawasan yang ni lebih besar daripada 5. Okey, dia tidak memenuhi kedua-dua persamaan. Sekejap. Dua-dua dia tak memenuhi persamaan. Okey, yang pertama tadi X lebih kecil daripada 5 pun tak memenuhi persamaan tu. Yang kedua pun tak memenuhi persamaan yang kedua. Jadi ini kawasan ni tak boleh. Saya cuba lorekkan. Lah, tak nak macam ni lah. Buruk sangat. Okey, yang ni tak boleh. Tak boleh sebab ni lah tadi, dia sama-sama tidak memenuhi persamaan. Okey. Saya pergi pada yang kedua. Okey, saya tulis balik ni, kita bandingkan Saya nak ajak awak berfikir supaya awak boleh betul-betul faham. Okey, saya ambil kawasan yang kedua Awak tengok adakah dia memenuhi persamaan ni ke tidak? Kalau kita tengok kawasan yang kita lorek, saya lorek tu antara nombor 3 dengan nombor 5. Okey, kita tengok persamaan yang pertama. Kawasan ni memenuhi tak persamaan ni? X lebih kecil daripada 5. Betul tak? Kawasan tu. tak. Ya ke? Betul. Betul lah ni kan? Ni kan lebih, ini adalah lebih pula. Patutnya kurang daripada 5. Saya salah cakap, sorry Okey, kalau awak tengok ni betul lah kurang daripada 5 kan? Yang ni dah betul. Okey, X kurang daripada 3. Betul ke kawasan ni? X kurang daripada 3. Betul ke kawasan ni? Ni, dia memenuhi persamaan ni tak? Ke tak samaan ni? Hello? Ni betul ke ni? X kurang daripada 3 kawasan ni. Betul ke? Betul. X kurang daripada 3 sebelah sini. Ini merupakan kawasan X lebih besar daripada 3. Betul tak? Awak jangan mencakap betul je saya kata. Saya nak tengok awak faham ke tidak. Jadi ini sebenarnya tidak memenuhi persamaan yang kedua. Ketaksamaan yang kedua. Okey, faham tak ni yang pertama tadi saya ajar ni dengan yang kedua ni. Lalui gambar ajar ni.
Ke nak saya ulang balik? Ulang balik cikgu. Ulang balik cikgu. Saya ulang balik daripada sini Ha. Okey, kita tengok balik sini. Okey, yang pertama ni, X lebih kecil daripada 5. Kalau kita tengok yang ni, betul ke ni X, kawasan X lebih kecil daripada 5? Tengok balik. X lebih kecil daripada 5 sebenarnya ke sini ke sebelah kanan ke sebelah kiri? Kiri. Sepatutnya ke kiri kan? Ikut arah ni kan? Jadi ni betul ke? Tempat dia ni yang saya lorekkan ni. Salah kan? Sebab dia nak lebih kecil. Tapi sekarang ni yang saya lorek ni kawasan yang lebih besar daripada 5. Jadi tak boleh. Kita tengok pula persamaan kedua. X lebih kecil daripada 3. Betul ke kawasan ni? Pun tak boleh kan? Sebab 5 ke atas tu adalah lebih besar daripada 3. Sini kan kawasan yang lebih besar. Kan sini lebih besar, sini lebih kecil. Jadi ini adalah kawasan yang lebih besar. Jadi pun tak memenuhi ketaksamaan ni. Setakat ni boleh faham ke tidak untuk yang ni? Boleh. Boleh ya? Sekejap ada orang masuk. Bagi yang dah masuk ni jangan lupa masuk isikan kehadiran. Okey, saya terangkan yang kedua ni sebab saya nak betul-betul awak faham kawasan dia. X lebih kecil daripada 5 kawasan ni. Betul tak? Betul tak kawasan ni? X lebih kecil daripada 5. Saya nak cek persamaan yang pertama dulu. Sini. Adakah ni kawasan X lebih kecil daripada 5? Sebab kalau lebih besar daripada 5 ke sana kan? Kalau ke sini betul tak lebih kecil daripada 5? Ya. Betul. Ya. Kan? Jadi yang ni adalah betul. Tapi kita cek pula yang ketaksamaan kedua. X lebih kecil daripada 3. Jadi ni betul ke X lebih kecil daripada 3 kawasan ni? Yang saya lorek ni? Tak. Tak kan? Sepatutnya X lebih kecil daripada 3, kawasan dia sebelah sini. Kan kawasan dia sebelah sini. Okey, jadi yang ni tidak memenuhi ketaksamaan kedua. Jadi pun tak boleh Okey, saya pergi pada yang ketiga. Kita nak test satu-satu kawasan. Sebab nak bagi awak nampak ni. Okey. Kawasan seterusnya saya nak lorekkan adalah sebelah sini. Okey, kita tengok persamaan yang pertama. Kawasan ni kan. Adakah ni kawasan X lebih kecil daripada 5? X lebih kecil daripada 5. Sini 5 kan. Jadi sebelah sini dia ni. Ni betul ke X lebih kecil daripada 5? Betul. Ya, betul kan? Betul. Alah, ya Allah, apa saya buat ni? Betul. Kan sebab X lebih kecil daripada 5. Betul lah area dia kalau awak tengok sini ke sini. Jadi ini masih lagi termasuk dalam kawasan X kurang daripada 5. Okey, X kurang daripada 3. Betul ke ni? Kawasan ni, kawasan berlorek ni. Betul. Betul. Okey, jadi kalau awak tengok dia mematuhi kedua-dua ketaksamaan linear. Jadi inilah kawasan yang berlorek dia.
Ha. Jadi nilai dia X, sini 3 ni tak boleh masuk kan? X sama dengan 2, 1, 0, bla 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 bla. Okey, jadi nilai dia yang mematuhi dia punya tu ialah X lebih kecil daripada 3 atau nilai dia X sama dengan 2, 1, bla 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 bla, 0, -1, -2 dan sebagainya dan seterusnya sebab dia nak lebih kecil daripada 3. Boleh ikut tak? Macam ni nak dapat 2, 1 ni sebenarnya angka-angka yang sebelah sini lah. Kan 2, 1, sifar, -1, -2. Okey, yang ke sana. Yang ke sini tak boleh. Boleh ikut? Boleh. Boleh Okey, saya pergi pada soalan E ni. Kita cuba sama-sama. Sekejap Soalan dia ialah 6X 1E. 6X tambah 5 lebih besar daripada 3X tambah 14. Okay, kita selesaikan satu-satu dulu. Diorang masuk ke? Lepas ni tolong guna awak punya email MOE. Kalau tak ada, tanya pada guru tingkatan. Okey, nanti kan kalau saya ingat satu saga, saya bawa turun dia punya tu saya sharekan balik. Satu Wira, satu Juara, tolong tanya pada guru tingkatan awak punya MOE punya email. MOE punya email ni 2 minggu awak tak hidupkan, takut dia dah tak aktif, nanti sekarang awak susah nak hidupkan balik, kena reset balik. Okey, jadi pakailah. Dan awak akan pakai, kalau ada rezeki sambung belajar matrix form 6 pun awak kena pakai email yang ni juga. Okey? Pakai je. Dia memang susah kita nak hafal tapi boleh kot. Kan macam kita hafal nombor telefon kita mula-mula lebih kurang 8-7 nombor macam tu kan. Alright. Okey, ini soalan dia untuk 1E. Ada orang masuk lagi ke? Okey, 6X tambah 5 adalah lebih besar daripada 3X tambah 14. Okey, jadi kita kena buat apa kat sini soalan ni? Kita kena pindahkan yang ada XX ni satu tempat, yang nombor-nombor saja satu tempat. Betul? Okey, jadi apa yang saya buat? 6X, saya ni kan dulu yang saya tak ubah dan 14. Kan? Yang ni saya tak nak ubah. Saya nak ubah kedudukan ni. 3X. Okey, pindah sini jadi apa? Sini positif 3X, pindah sini jadi Negatif. ya, ataupun tolak 3X. Okey. Okey, sekarang ni tambah 5. Pindahkan jadi tolak 5. Tu cara kita nak selesaikan. Okey, sekarang ni kita tengok 6X tolak 3X. Kenapa pula dia berbunyi macam tu? 6X tolak 3X. 6 ekor lembu. Lepas tu tolak 3 ekor lembu. Jadi berapa lembu ada? 3X. Ya, betul. 3X. 14 tolak 5 dapat? 9. 9. Okey, sekarang ni apa yang saya kena buat?
Kita nak pindahkan 3 ke kita nak pindahkan X? Pindahkan 3. Kita pindahkan 3 sebab kita nak cari nilai X kan? Okey, 3 ni pindah jadi apa? Darab ke, bahagi ke, tambah ke, tolak? Bahagi. Bahagi. Sebab apa? Sini darab. Bila pindahkan dia jadi bahagi. Jadi X lebih besar 9 bahagi 3 jadi dia dapat 3. Jadi ni nilai X yang pertama. X lebih besar daripada 3. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Saya ambil persamaan yang kedua tu iaitu 13 X tolak 4 lebih besar atau sama dengan 9X. Macam mana bunyi orang masuk je. Okay, tak ada. Ni saya dah salin dengan soalan dia. 13X tolak 4 lebih besar atau sama dengan 9X. Jadi saya nak pindahkan apa? Saya nak kena pindahkan yang ada X ni satu tempat, nombor biasa satu tempat. Sebab kita nanti sekarang boleh senang nak cari nilai X tu berapa kan. Kita kumpulkan dulu, kita asingkan. 13X. Okey, jadi saya bawa 9X ke sini. Jadi apa? 13 tolak 9X. Betul, tolak 9X. Sebab kat sini positif, dia pindah jadi negatif. Okey, negatif 4 nak bawa mana? Bawa sebelah sini kan. Sini negatif 4, pindah jadi positif 4. Sini operasi dia tolak. Bila pindah sini dia jadi tambah. Okey, boleh? 13X tolak 9X jadi berapa X? 4. 4X jangan 4 je. Okey, jadi X macam nak cari? Pindah ke sebelah. Jadi? Bahagi 4. Betul. Sekejap Terlambat pula cikgu tadi. Sekejap. Saya takut awak tak nampak. Saya share screen balik. Okey, jadi 4 bahagi 4 kan? Dapat X lebih besar daripada 1. Okey. Okey, jadi saya ambil kedua-dua persamaan ni tadi. X lebih besar ataupun sama dengan 1. Satu lagi tadi X lebih besar daripada 3 kan? Okey, saya buat garis nombor. Okey, agak-agak kat sini saya nak buat nombor apa ni? Dia ada 2 nombor je kan? 1 dengan 3. Yang mana nombor 1 kat sini? 3. Ya ke? 1. Sini 1 lah sebab 1 lebih kecil daripada 3 kan? Betul? Betul. Awak ingat dalam garis nombor, nombor dia ke sana macam contohnya ni 1, 3. Makin ke kanan nombor dia makin besar. Sorry. Tapi kalau ke sini nombor dia makin kecil. Okey? Jadi dekat garis nombor ingat, kalau 1 dengan 3 maknanya 1 dia sebelah kiri kan 3 dia sebelah kanan. X 3. Ya, ada apa-apa soalan? Okey, boleh?
Sekarang ni kita nak cari kawasan dia. Dia nak X lebih besar dari ataupun sama dengan 1 ya. Ni cara kita nak buat. Kita buat macam ni. Lebih besar. Jadi nak ke kanan ke kiri? Sebab dia kata lebih besar. Ke kanan. Ya, betul, ke kanan. Kenapa saya buat titik di hitam? Kenapa saya buat titik dia macam ni? Sebab dia ada simbol lebih besar dan sama dengan kalau kita tengok tadi yang asal tadi soalan nombor 1 yang contoh tadi, kita tak boleh hitamkan sebab tanda dia sama dengan ni. Kalau yang X lebih besar daripada 3 dia kena macam ni lah. Nampak beza kedua ni Apa fungsi dia? Boleh nampak? Kelas? Boleh nampak dan boleh faham? Fungsi yang macam ni dengan macam ni? Kalau ni maknanya dia termasuk dengan nombor tu sekali. Macam ni contohnya X lebih besar atau lebih kecil 1. Jadi kita bulatkan ni. Maknanya nombor 1 pun termasuk. Tapi kalau X lebih besar daripada 3, dia tak ada sama dengan, dia macam ni saja. Jangan hitamkan dalamnya. Boleh ikut tak? Boleh. Sedih. Sedihnya boleh awak ya. Okey, jadi saya bagi 3 kawasan kat awak Jadi saya bagi 3 kawasan, saya cuba warnakan dengan warna lain-lain lah. Tak pasti dah dekat skrin nampak warna lain-lain ke tidak. Okey, ni kawasan kuning. Ni kawasan hijau. Nampak lain ke sama? Ni kawasan merah. Sekejap Aish. Okey, ni kuning. Saya tulis sini kuning. Ni hijau. Ni merah. Okey, yang mana satu kawasan yang memenuhi kedua-dua persamaan ni? Kuning, hijau atau merah? Lebih. Apa? Siapa nak jawab angkat tangan? Yusrin. Okey, apa jawapan dia Yusrin? Merah. Merah. Yang lain setuju ke? Terima kasih Yusrin. Okey, yang lain setuju dengan jawapan Yusrin? Okey Yusrin, boleh terangkan kat cikgu kenapa kawasan merah? Sebab dia lebih daripada 1 dan 3 lebih daripada 3. Okey, betul. Betul jawapan Yusrin. Tahniah, bagus Okey, tahniah. Okey, tapi yang lain faham ke tak ni? Apa yang Yusrin cakap? Faham. Faham? Ada siapa-siapa tak yang nak saya terangkan dengan lebih detail? Jujur je tak apa, tak faham. Okey, Farah Damia suruh saya ni Amira Nur Fazana pun nak minta saya terangkan semula. Okey, tak apa, bagus. Okey, kita tengok sama-sama sebab kadang-kadang kita ni memanglah Allah tak anugerahkan kita ni semua sama. Okey, ada orang yang ada kelebihan kat tempat lain, ada orang pula kelebihan kat tempat lain Okey. Okey, kita tengok mula-mula
Katakanlah ya, saya tengok kawasan kuning. Saya ambil warna kuning. Okey, kawasan kuning ni kalau awak tengok, adakah dia memenuhi ketaksamaan yang pertama? Sini. Ini kawasan lebih kecil ke kurang daripada ni? Apa cikgu? Awak tengok ni kawasan ni, adakah dia memenuhi persamaan yang pertama, ketaksamaan yang pertama? Sini Kurang. betul ke? Tak kan, sebab ni dia nak kata X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi adakah dia memenuhi ni kawasan K ni? Tak. Tak, sebab K ni sebenarnya lebih kecil daripada 1. Jadi ini tidak. Saya ambil warna kuning ya. Tidak. Kawasan kuning lagi, X lebih besar daripada 3. Betul ke tu? Salah. Pun salah. Kenapa? Itu adalah kawasan lebih kecil. Betul tak? Betul. Jadi saya letak pangkah. Okey. Sekarang ni saya pergi pada hijau pula. Kawasan hijau. Kawasan hijau yang dekat sini yang kat tengah-tengah. Adakah yang tu kawasan X lebih besar daripada 1? Ya. Ya. Sekejap, saya tandakan dengan warna hijau. Ya. Sebab ni memang lebih besar daripada 1. Ni 1 kan? Jadi kawasan sini betul lah lebih besar. X lebih besar daripada 3. Betul ke kawasan hijau ni? Salah. Sebab X lagi. Kenapa tu? Okey, salah kan? Okey, kita tengok pula yang merah. Adakah tu kawasan lebih besar daripada 1? Sini. Sini, betul tak? Sini 1. Sini kawasan lebih besar daripada 1. Betul tak warna merah ni? Ya kan? Sebab yang lebih kecil sebelah sana. As long as dia sebelah sini, maknanya betul lah dia lebih besar. Okey, X lebih besar daripada 3 kawasan ni. Betul ke? Betul lah kan? Jadi kalau awak tengok, jadi kawasan merah lah yang sama-sama yang memenuhi syarat kedua-dua ketaksamaan. Boleh ikut tak? Tadi Damia dengan siapa tadi? Amirah Nur Aina. Betul ke Amirah Nur Aina? Saya salah sebut nama ke? Amirah Nur Farzana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sorry cikgu, minta maaf salah sebut. Boleh faham apa yang saya terangkan? Boleh ikut tak? Kenapa dia tak nak makan? Dia tu telefon bak sini. Dia kata tak. Sekejap Sabar je lah sorry. Okey, jelas tak penerangan saya ni tadi? Jelas. Okey, alhamdulillah. Zam, tolong Zam.
Janganlah main, Dik. Sini ada suap Papa makan boleh. Ni, kejap Okay, sorry Okay. Setakat ni boleh soalan nombor 1. Saya nak pergi pada contoh nombor 2. Boleh saya masuk contoh nombor 2 Contoh nombor 2. 8x tambah 5 lebih besar atau sama dengan 5x tolak 13. Okey. Okey, jadi kita kena selesaikan dulu. 8x tambah 5 lebih besar daripada 5x tolak 13. Jadi kita kena buat apa dulu? Kita pindahkan, letakkan x dekat tempat yang sama Okey, jadi 8x yang tak pindah saya buat dulu. Saya salin dulu. Okey, jadi sekarang ni 5x pindah sini jadi apa? 5x pindah, dia lalu jambatan ajaib, lepas tu dia jadi apa? Negatif 5x. Okey, betul. Tolak 5x. Okey, positif 5 pindah jadi negatif 5. Betul? Okey, jadi sekarang ni kita selesaikan. 8x tu Azam tolong. Dia nak buat pergi mana tu? Kenapa dia nak pergi belakang? Dia bawa tu dua-dua ish. Kau ambil lah benda yang kat tangan dia tu. Risau Umi. 8x tolak 5x dapat 3x lebih besar daripada negatif 13 tolak 5 dapat berapa? Negatif 13 tolak 5. Dapat berapa? Negatif 3. Negatif? Negatif berapa? 18. Okey, negatif 18. Kita hutang 13, hutang lagi 5. Jadi kita hutang negatif 18. Sekejap Okey. Lepas tu macam mana kita nak selesaikan? X lebih besar daripada
negatif 18. Nak kena apa? Buat apa 3 ni? 3 ni nak bawa ke mana kelas? Kelas. Nak. Boleh dengar tak cikgu cakap? 18 bahagi 3. Okey. Negatif 18 bahagi 3. Negatif 18 bahagi 3 dapat berapa? 6. X lebih besar daripada negatif 6. Negatif jangan lupa tu. Jadi kita dapat nilai dia X lebih besar atau sama dengan negatif 6. Ni nilai yang pertama. Okey, kita pergi yang ni pula. Yang kedua. Saya salin sekejap soalan dia. 3X tolak 4 lebih besar daripada 9X tambah 20. Okey, jadi saya nak buat macam mana ni? Saya kumpulkan X satu tempat kan? 3X tolak. Tak payah tolak dulu lah. Saya pindahkan, saya tulis yang mana tak payah pindah. Kan yang kat sini yang tak payah pindah 3X. Sebab saya nak masukkan ni ke sini. Ni yang tak pindah 20. Sebab ini yang saya nak pindahkan ke belakang. Okey, jadi 3X, 9X ni saya pindah. Jadi apa kat sini? Tolak. Tolak 9X. Betul? Bagus. Negatif 4 pindah jadi apa? Tambah 4. Betul? 3X tolak 9X. Kita ada 3 ekor kambing. Lepas tu hutang kat orang 9 ekor. Lepas bayar tu berapa kambing kita tinggal? Negatif 6. Negatif 6X. Kita masih lagi berhutang kat orang. 6 ekor kambing. 20 tambah 4 dapat? 24. Setuju? Okey, lepas tu sebab sekarang ni kita nak pindahkan ni negatif 6 ni. Pindahkan jadi macam mana? X bahagi negatif 6. Simbol dia tukar tak? Tukar. Ya, tukar. Ni tadi lebih besar, sekarang ni tukar jadi lebih kecil. Okey, 24 bahagi negatif 6 kita dapat? Negatif 4. Okey, X lebih kecil daripada negatif 4. Inilah jawapan dia. Oh, ni tadi saya lupalah nak senaraikan dia punya ni. Sorry Okey, jadi ini dia punya persamaan. Kan jadi dia kita ambil yang ni lah. X. Sebab kawasan merah tu je kan yang betul kan? Jadi X lebih besar daripada 3. Jadi X lebih besar daripada 3, apa nilai dia? X sama dengan apa nombor lebih besar daripada 3? 4, 5, 6 kan? 7, 8, 9 dan seterusnya lah. Okay, ni soalan ni tadi. Saya terlupa pula. Okay, sekarang ni kita nak tengok kawasan. 9. Okay, persamaan yang ni X
lebih besar daripada negatif 6. Persamaan yang kedua, kita dapat X lebih kecil daripada negatif 4. Okey, saya bagi garis nombor. Agak-agak kat sini nombor yang mana? Negatif 4 ke negatif 6? Negatif 4. Sebelah sini. Sure. Sebelah kanan. Negatif 4. Sini. Sebelah kiri ni. Negatif 6. Ya, negatif 6. Sebab negatif 6 tu lebih kecil kan daripada negatif 4. Sini negatif 4. Okey, kita tengok arah dia Okey, arah dia X lebih besar atau sama dengan, ni dua-dua sama dengan ni. Sekejap, ni saya tersilap. Ni tak ada. Okey, X lebih besar daripada negatif 6, ni negatif 6. Sebabkan dia kata lebih besar atau sama dengan. Jadi saya pakai titik yang ni kan. Okey, anak panah dia nak pergi arah mana? Kanan ke kiri? Kalau persamaan yang pertama, lebih besar daripada negatif 6. Nak ke kanan ke nak ke kiri? Ke kanan. Ya, ke kanan sebab dia nak lebih besar. X lebih kecil daripada negatif 4. Dia tak ada sama dengan kan? Jadi saya nak guna yang tengah dia kena hitam ke ataupun tepi je? Tepi. Okey, tepi je. Okey, anak panah, arah ke kanan ke kiri? Ke kiri. Ya, ke kiri. Jadi macam ni Siapa tu? Sekejap. Okey. Saya nak Sarawak tengok betul-betul saya namakan lagi kawasan dia kuning, hijau, merah. Sini kuning. Sini lah saya warnakan. Lepas tu hijau. Lepas tu merah. Jadi, kawasan yang mana yang menepati X tu tadi? Hijau. Kuning ke hijau ke merah? Sekejap saya tuliskan kat sini. Sini kuning. Sini hijau. Sini merah. Kuning, hijau, merah? Siapa nak cuba jawab? Hijau. Hijau. Yusrin jawab. Ada orang lain nak jawab juga? Farah, Damia? Satu kalau awak tadi tak nak tanda yang tadi saya buat tadi yang right semua ni kan. Macam ni tadi saya right kan. Okey, salah satu lagi cara awak nak tengok ialah di mana kawasan yang ada dua-dua garisan. Ataupun dia memenuhi dua-dua tempat. Kalau ni yang memenuhi dua tempat memanglah merah. Sini cuma satu saja, sini tak ada langsung. Nampak? Okey, jadi kalau kita tengok soalan ni. Tempat mana yang ada dua-dua kawasan? Hijau. Hijau kan? Jadi kawasan hijau itulah. Iaitu nilai dia kita tulis. Inilah kawasan dia yang saya lorikkan Saya pakai warna hitam lah. Terang sikit. Inilah kawasan dia.
Maaflah ya. Buruk betul dah cikgu matematik ni melukis. Bukan melukis ni, mewarna. Memang tak dilahirkan sebagai cikgu seni lah ya. Teruk benar rupanya. Okey, jadi itulah kawasan dia. Sebab kawasan ni lah yang X lebih besar daripada negatif 6 tapi dia lebih kecil dari 4. Macam kita nak. Ya? Jadi Tak cara ada kita nak. Jadi bila kita nak tulis X ni saya letak tengah, nak tulis nilai. X okey, yang ni saya boleh terus ambil ni lah, negatif 4. Yang ni kalau saya susun balik, dia akan jadi negatif 6 lebih kecil daripada X kan? Kalau saya terbalikkan yang ni. Jadi saya terbalikkan macam tu, jadi saya bolehlah masukkan kat sini. Negatif 6 lebih kecil atau sama dengan X. X lebih kecil daripada negatif 4. Boleh? Ini dia punya persamaan dia kalau kita nak tulis. Di sini. Okey, tapi kalau dia senaraikan nilai, nombor apa yang kita boleh masukkan? Negatif boleh? Negatif 7. Dia kata negatif 6 lebih kecil ataupun sama dengan X lebih kecil daripada negatif 4. Jadi kalau negatif 7 ni nilai X ke? Bukan. Bukan kan? Sebab dia kata paling kecil negatif 6. Jadi negatif 7 tak boleh masuk. Negatif 6 boleh masuk tak? Boleh. Negatif 6 boleh. Negatif 5? Boleh. Negatif 4? Boleh. Betul? Awak tengok balik ni betul-betul. X lebih kecil daripada negatif 4. Boleh masuk ke? Tak boleh kan? Maknanya nombor dia 2 ni je lah. Negatif 6 dan juga negatif 5. Awak boleh tengok kat ni nilai dia. Negatif 6 dengan negatif 5 sahaja. Okey, boleh ke? Boleh. Sedihnya dia punya boleh. Cakaplah boleh cikgu, semangat sikit ni. Boleh. Boleh cikgu, boleh. Macam tu lah yang saya nak kan. Ni boleh. Cikgu awak kenapa dah nak pengsan ke? Okey. Kan saya serius-serius nanti sekarang awak pun kat sebelah sana tu tidur. Okey. Okey, boleh tak saya nak minta awak cuba buat soalan nombor 2? Boleh. Oh, bagus tu. Siapa Boleh. semangat tu Yusrin ni. Bagus Yusrin. Okey, ataupun saya nak terangkan ni soalan yang last. Jadi saya nak minta awak buat 2 nombor ni. Lepas tu nanti saya nak minta awak hantarkan pada saya Sekejap. Dan kita cuba selesaikan ni juga satu soalan. Nanti satu lagi awak cuba.
Okey, yang TP5 ni saya tak akan bincangkan sekarang, saya akan bincangkan nanti bila naik sekolah. Okey, sekurang-kurangnya kita nak cuma TP4 dulu. Ataupun kalau ada di antara awak yang boleh buat soalan TP5 ni, boleh awak hantarkan jawapan pada saya. Jadi saya dekat PPD saya boleh tandakan awak sebagai TP5. Setuju? Saya nak terangkan pun nanti sekarang kita buang masa tapi semua orang tak faham. Yang ni pun TP3, TP4 pun kita macam dah biur-biur kepala otak kan. Jadi TP5 tu siapa yang boleh buat? Okey, awak cuba, awak hantarkan jawapan pada saya. Jadi saya nanti dekat PPD saya tulis TP5. Okey? Boleh? Alright. Okey, saya nak pergi pada contoh ni sebab minggu depan, satu lagi, jangan lupa minggu depan kena ada alatan geometri. Alatan geometri kita masuk bab 8, kita perlukan ni, kita perlukan apa nama dia tu? Protector. Protector tahu kan? Azam, Alif. Pinjam jap ni alat geometri. Okey, ni antara yang kena ada protector ni. Okey, saya letak kat depan saya ni Ni awak kena ada. Sekejap, lepas tu dia punya ni awak punya jangka lukis Jangka lukis ni pun kena ada. Sekarang kedai alat tulis dah mula buka kan. Kalau tak ada pun nak belilah dekat Shopee ke, dekat ni ke yang murah-murah, ataupun pinjamlah abang punya ke, kakak punya ke. Tapi tolong dapatkan sebab kalau tidak kita tak boleh nak belajar tajuk ni. Okay? Tu antara yang awak kena ada untuk tajuk tu. Okay, ni dengan ni sekurang-kurangnya tahu ni jangka lukis, ni protector. Protractor kot nama dia. Okay, lebih kurang macam tu lah. Saya simpan kejap. Sekejap, bersipah pula sini. Oh, baca dapat. Okey. Saya masuk pada tadi soalan 3 Yang tu. Okey, soalan 3 dia. Okey, dia bagi bentuk macam ni pula. 3x tolak 2 lebih besar sama dengan x. X lebih besar daripada 2x tolak 5. Okey, itu soalan dia. Saya pecahkan yang pertama, saya ambil yang ni dulu Okey, jadi 3x tolak 2 lebih besar daripada x. Yang belakang tu kita selesaikan kemudian, kita tak boleh selesaikan serentak. Okey, jadi 3x tolak 2. Jadi apa kita perlu buat? 3x. Pindahkan x ke sebelah sini. Ini positif, pindah jadi
tolak Negatif. Betul. Okey, lebih besar daripada negatif 2 pindah jadi? Positif 2. Ya, betul. Positif 2. Bagus. Ada di antara awak sebenarnya dah boleh faham dah. Dah boleh buat. Tapi awak sekadar faham tak buat nanti sekarang takut awak lupa. Jadi awak kena buat juga latihan Kalau awak ada buku-buku lain yang untuk awak buat balik, buatlah. Buat lagi banyak. Maths ni sebenarnya lagi banyak awak buat, lagi mudah awak faham. InsyaAllah. Tapi kalau misalnya awak tak buat apa-apa, duk tengok macam duk tengok TV je saya mengajar ni, memang saya takut nanti sekarang tahun depan PT3 lagi pengsan awak. Okey, 3x tolak x kita dapat 2x. Jadi x dapat lebih besar, x lebih besar atau sama dengan 2/2. Jadi x lebih besar atau sama dengan 1. Sebab 2/2 kan. Setakat yang ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey, kita pergi pada yang kedua pula Saya ambil yang sebelah belakang, iaitu x lebih besar daripada 2x tolak 5. Okey, apa yang saya buat? Saya ambil yang ni Saya ambil yang ni. X lebih besar daripada 2x tolak 5. Okey, jadi saya kumpulkan x ke satu tempat. X. Okey, ni pindahkan jadi apa? Kelas? Negatif. Negatif. Jadi negatif 2x X tolak 2x kita dapat? Macam 1 tolak 2 dapat berapa? Negatif. Negatif apa? Negatif 1. Negatif 1 ataupun negatif x lah. Negatif x ni sama dengan negatif 1x. Kalau dia tak tulis apa nombor dia tu sebenarnya nombor 1 Okey, lebih besar daripada negatif 5. Jadi sekarang ni dah habis ke ni jawapan kita? Belum. Ya, kita kena pindahkan ni. Jadi bila kita pindahkan x, sini negatif 5 bahagi dengan negatif 1. Simbol berubah tak? Berubah. Ya, berubah sebab kita nak pindahkan kan darab bahagi nombor negatif. Dia jadi macam tu. Jadi negatif 5 bahagi negatif 1. X lebih kecil daripada 5. Okey, jadi kita dah nampak dah dia punya ni X lebih besar daripada 1. Sorry. Lepas tu X lebih kecil daripada 5. Okey, daripada segi kawasan kita nak tunjukkan dia punya garis nombor. Okey, ni yang sebelah kiri. 1 ke 5? 1. 5. 5, 1 lah. Kan nombor 1 kan lebih kecil daripada 5. Nombor yang lebih kecil mesti duduk sebelah kiri. Nombor lebih besar duduk sebelah kanan. Kan ni garis nombor. Kalau kita nak buat yang lengkap punya. Sifar 1, 2, 3. Ni negatif 1, negatif 2. Jadi awak tengok kalau makin ke sana nombor dia makin besar. Kalau ke kanan kalau ke kiri nombor dia makin kecil. Okey, jadi kalau 1 dengan 5, 1 dululah baru kita jumpa 5. 5 dia sebelah sana ni. Ni cuma kita tak
letak semua lah sebab kita cuma nak tunjuk range sahaja. Range ni maknanya area kawasan dia sahaja. Okey, jadi kita tengok X lebih besar daripada 1. Saya ambil 1 Nak buat tengah-tengah dia kosong ke ataupun tengah-tengah dia hitam? Kelas? Nak tanda yang macam ni ke nak tanda yang macam ni? A ke B? Untuk persamaan nombor 1. B. A ke B? Ada orang jawab A, ada jawab B ni. B. Ya, B. Sebab apa? Dia ada tanda lebih besar atau sama dengan kan? Bila lebih besar atau sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan, kita guna yang B. Kalau dia tanda macam ni saja, X lebih kecil ataupun X lebih besar, kita guna tanda yang A. Okey, jadi ni saya buat macam ni. Okey, dia kata lebih besar daripada 1. Nak ke kanan ke kiri? Ke kanan. Ya, ke kanan. Okey, X lebih kecil daripada 5. Nak guna tanda A ke tanda B? A. A, betul. Nak ke kiri ke kanan? Kiri. Kiri, sebab lebih kecil kan? Jadi ke sini. Jadi mana kawasan yang kita nak kena lorekkan? Saya namakan macam tadi lah ya. Ni kuning. Kawasan hijau. Belum letak hijau dah tahu hijau dah. Sebab cikgu cakap macam tadi. Sekejap. Saya bagi lorek dulu. Okey, ni hijau. Ni merah. Ni kuning. Kalau sekarang kawasan hijau ke? Dah lah, kejap. Sorry. Merah. Sekarang merah. Merah. Okey, dah nampak kan? Siapa yang jawab tu? Saya. Siapa tu? Yusrin. Bagus. Sekejap, cikgu sharekan skrin. Setuju yang lain kawasan merah jawapan Yusrin? Yusrin jawab semangat. Yang lain apa jadi? Come on. Semua orang kena semangat. Amira Nur Farzana hari ni tak ada suara. Kenapa? Awak sihat tak? Selalu dia aktif dalam kelas. Amira, apa jadi dengan awak? Mbak. Amira tak sihat ke? Najwa? Najwa Nurdin? Ya. Setuju dengan jawapan Yusrin? Kawasan merah? Setuju. Okey kan? Sebab kalau tengok dua-dua ni lah yang ada 2 garis. Yang lain 1 garis saja. Okey, jadi jawapan dia ialah yang merah. Inilah yang betul. Sekejap saya tandakan pakai pen biru Okey, inilah yang betul. Okey, kalau saya nak buat dalam bentuk susunan, bukan susunan nombor, kan X lebih besar, X lebih kecil tu macam mana kita nak buat? Okey, jadi yang ni saya boleh tukarkan 1 lebih kecil atau sama dengan X. Kan, yang ni saya tukar pada bentuk macam ni, saya terbalikkan saja. Jadi sekarang ni pasal kita boleh susun dah. 1 lebih kecil daripada X. X lebih kecil daripada 5. Okey. Boleh saya senaraikan nombor dia sekarang, nilai X. Okey, boleh tak siapa-siapa tolong senaraikan nombor yang ni. Yang terdapat dalam ni. 1 lebih kecil atau sama dengan X. X lebih kecil daripada 5. Jadi boleh senaraikan nombor-nombor yang terlibat. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Siapa bagi jawapan tu? Yusrin. Okey, bagus.
Okey. Yang lain setuju ke? Setuju. Setuju. Tiada bantahan langsung. Okey, jawapan dia betul tapi kurang tepat. Nombor 1 tu boleh masuk tak? Boleh. Ya, jadi Yusrin tadi tertinggal nombor 1. Sebab dia kata 1 lebih kecil atau sama dengan. Jadi nombor 1 tu pun termasuk. Tapi nombor 5 tak boleh masuk sebab dia kata lebih kecil daripada 5. Okey? Boleh ikut? Boleh ikut Boleh. penerangan saya anak-anak? Okey, Alhamdulillah. Okey, saya nak masuk soalan yang seterusnya. Ni yang TP4 ni. Okey. Sekejap, soalan yang ni sebenarnya lebih kurang sama je apa TP4. TP5 kenapa yang TP5 atas TP4? Okey, nombor 1 ni saya nak tinggalkan dulu. Saya terangkan awak nombor 2 . Jadi nanti sekarang awak boleh cuba nombor 3. Okey, nombor 2 ni dia bagi Encik Lim. Sebab nombor 1 ni pada saya sendiri saya baca pun mengelirukan. Okey, nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, Encik Lim membeli X keping tiket yang setiap tiket bernilai RM12. Kita tak tahu berapa keping. Okey, tapi satu tu nilai RM12. Dia membayar dengan harga RM100 dan baki wang yang diterima melebihi 10. Okey. Jadi macam mana kita nak ni? Tengok balik Okey, katakanlah saya ambil RM100 ni sebab dia bayar RM100. Dia bayar untuk X keping tiket. Kan X keping tiket kita tak tahu tapi harga satu tiket ialah RM12. Jadi untuk X keping tiket tu dia kena bayar sebanyak 12X. Betul tak?
Cikgu. Tak dengar Tak dengar. Allah, hai. Patut cikgu cakap. Okay, sorry. Sekarang? Setakat 7.5 ni tahu mana nak dapat Okay, jadi nilai tiket yang dia boleh beli 7, dia boleh beli 6 tiket, dia boleh beli 5 tiket, 3, 2, 1 tiket. Selagi dia kurang daripada 7. Okay? Sekarang okay? Okay. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Okay, jadi nanti sekarang tolong buat. Saya akan bagi dia punya salinan ni. Saya akan bagi juga videonya. Okay, tolong buat dan tolong hantar ya. Hantarkan dekat Telegram masing-masing ataupun nak masuk dekat tu pun boleh. Okay, supaya saya boleh bagi PBD pada awak. Kalau awak tak hantar, awak tak buat, awak tengok je macam mana saya nak bagi PBD kat awak. Ya? Okay, boleh? Saya rasa sampai sini dulu, tak adalah kita sampai 3.30. Okay, awak cuba buat sendiri. Kalau ada apa-apa nak tanya, nanti korang boleh tanya. Okay, sampai sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri Jaga diri, jaga kesihatan. Ya, Papa Roger. Tak sihat pun semua, saya doakanlah semuanya sihat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, sama-sama.